jamarat, kita harus lontarlah pada hari tasyrik nanti. Kita ambil simbolik apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, buang segala keburukan kita, buang segala kejahatan yang ada dalam diri kita, dan carilah nilai sebenar hari raya pengorbanan yang sebenar, dan carilah diri kita yang sebenar melalui hari tasyrik. Kalau orang di sana lontar batu di jamrah, kita lontar sifat ego kita lontar sifat sombong kita lontar, buang sifat riak, sifat mazmumah yang tercela, buang. Tinggalkan pada hari tasyrik tu. Tinggalkan. Kalau dalam Al-Quran Allah sebut kepada jemaah haji khusus, la rafasa wala fusuq wala jidala fil haji. Allah kata, jangan nak fikir pasal seksual. Okey, benda-benda yang melibatkan seksual tak kira lah. La jidal la rafat wala fusuq, jangan buat jahat, jangan buat maksiat, jangan buat dosa, benda-benda yang tak elok jangan buat. Wala jidal, jangan berbantah, jangan nak buat argument, jangan nak sibuk berbalah-balah sebagainya, duk sibuk macam isu sekarang ni, semua dia betul. Okey. Allah sebut benda ni ketika orang haji, kita tak buat haji, ambil inspirasi itu. Baik. Kita di IKIM sentiasa dengan inspirasi kan? Betul. Inspirasi euforia Islami. Okey, ini inspirasi kita. La rafasa, jangan duk sibuk tengok web lucah lagi, duk tengok benda-benda maksiat lagi. Time hari-hari ni, hari ni hari Arafah, Aidil Adha dan 3 hari tasyrik. Dan jangan buat jahat, buat maksiat, jangan sibuk mengecam orang apa semua. Jangan buat benda-benda ni. Carilah nilai pengorbanan yang sebenar, carilah diri kita yang sebenar melalui Aidil Adha dan 3 hari tasyrik. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Itu simbolik pengorbanan kita dan juga kesyukuran kita dengan kehidupan yang Allah kurniakan di atas muka bumi ini. Dengan bila tiba Aidil Adha, kita sama-sama hayati maksud dan simbolik di sebaliknya. Untuk pagi ini, terima kasih banyak-banyak Fadil Ustaz Syarizan Daud Al-Turabi daripada Pian si Biri-Biri dan Hazwan si Kambing Gurun. Terima kasih Ustaz. Aidukum mubarak, kullu am wa antum bi khair insya-Allah. Kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia Ustaz Syarizan Dr. Rabi. Banyak yang Ustaz kongsikan macam mana nak beramal sepanjang Aidil Adha ini, termasuk hari tasyrik dan juga simbolik di sebalik ibadah korban, pengorbanan dan juga kemanusiaan pastinya. Ya, betul. Dan pastinya segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia mengakhiri Warna Pagi edisi 9 Zulhijjah 1442 Hijrah 19 Julai 2021, dan selepas ni Yati akan mengambil alih tugas untuk bersama anda menerusi Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Pesona di Zahara. InsyaAllah hari ini Ustaz Muhammad Abdullah Alamin akan sama berkongsi tentang iktibar Hari Arafah. InsyaAllah sama-sama nantikan. Jangan lagi biar baik, kita jumpa esok. Ustaz Syarizan ni kan saja je kan, panggil kita kambing pula. Apa pun untuk Warna Pagi, kita jumpa esok untuk edisi khas Aidil Adha. Ya, sehingga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Tahu kau mendengarnya, suara hati berbicara di sebalik tabir noda. Apakah kau terima? Segala puji dan pasrahku hanya padamu. Selawat dan salamku hanya untuk kekasihmu. Terkaku tubuhku di depan. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Maslina Alias dalam Berita IKIM. Sebanyak 35 kenderaan yang dipercayai cuba memasuki arah pantai timur tanpa sebab munasabah melalui 2 sekatan jalan raya SJR di sempadan daerah dan negeri digerik di arah berpatah balik semalam.
Ketua Polis Perak Datuk Mior Faridal Siraj Wahid berkata, arahan berkenaan dikeluarkan kepada mereka yang sampai ke SGR di kilometer 89 Jalan Great Kuala Kangsar dan kilometer 9 Jalan Raya Timur Barat Great Jeli setakat pukul 4 petang semalam. Beliau ketika dihubungi malam semalam berkata 27 daripada kenderaan itu diarah berpatah balik kerana mengemukakan surat dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI yang tidak berkaitan. Selain itu, katanya selaras dengan arahan Ketua Polis Negara berkaitan pergerakan menggunakan surat MITI yang tidak lagi dibenarkan bermula semalam sehingga Rabu depan, ada kenderaan yang diarah berpatah balik sebaik tiba di SGR berkenaan kecuali mereka mengemukakan surat MITI yang berkaitan pengangkutan petrol dan makanan. Sebanyak 124 kes baru COVID-19 direkodkan di Sabah melibatkan kluster Tembok 2 di Tawau semalam, menjadikan keseluruhan kes jangkitan bagi kluster itu berjumlah 159. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidi Manjun, 35 kes positif mula dikesan dalam kalangan banduan di penjara Tawau pada 16 Julai lepas, melibatkan 30 kes dikesan menerusi saringan banduan yang akan dikeluarkan ke depot tahanan sementara dan akan diserahkan kepada imigresen. Katanya 5 lagi kes dikesan daripada banduan yang mempunyai urusan luar penjara, iaitu 4 banduan persidangan mahkamah dan 1 banduan berkaitan kehamilan. Pengawal Selian Bank Negara Malaysia BNM terhadap Lembaga Tabung Haji TH sama sekali tidak akan menghakis hak menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan Umat Islam ke atas TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menegaskan ini terutamanya dari segi operasi dan penyelarasan jemaah haji selaras dengan peruntukan Seksyen 10 Akta Tabung Haji 1995. Baru-baru ini, Kementerian Kewangan mengumumkan mesyuarat jemaah menteri bersetuju menambah baik pengurusan dan operasi TH secara menyeluruh yang melibatkan cadangan dasar model baharu operasi dan semakan pindaan Akta 535. Jemaah menteri turut bersetuju dengan penyenaraian TH sebagai sebuah institusi kewangan Islam yang ditetapkan di bawah Seksyen 223 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawasili oleh BNM. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 7 Januari dalam tahun 2011, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi telah mengumumkan penganjuran program siri pencarian Imam Muda Korea IMQ bagi Pusat Pentadbiran Masjid Zon-Zon Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya bertempat di Kompleks Pusat Islam Kuala Lumpur. Program bercorak dakwah ini merupakan salah satu usaha pihak Jawi dalam menjungkil bakat dan menarik minat generasi muda yang berkebolehan untuk mewarisi tugas mulia mengimarahkan masjid dan surau sebagai imam. Matlamat diadakan program ini bertujuan melahirkan generasi imam pelapis di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang profesional dan serba boleh. Ia juga dapat memberikan latihan kepada para peserta secara khusus tentang keperluan untuk menjadi imam yang berilmu dan berketerampilan. Program ini selaras dengan misi Jawi, iaitu melaksanakan dakwah secara menyeluruh dan profesional di samping dapat mempertingkatkan lagi kecekapan sistem pengurusan masjid dan surau. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini 10:10 pagi bertemankan saya Nur Hayati Paradi menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Isnin yang penuh menggembirakan, membahagiakan insya-Allah untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini hari Arafah, jom kita memperbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu Taala, memperbanyakkan doa, kerana sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah ini. Jom kita memperbanyakkan doa kita, panjatkan doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apa pun awalan ini nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk anda rakan pendengar Radio IKIM kerana terus setia mendengarkan Radio IKIM, tak kiralah waktunya apa, daripada warna pagi ke aspirasi seterusnya sampailah nanti ekspresi malam nanti. Ya, terima kasih kerana terus bersama dengan kami, dan juga terima kasih juga untuk rakan-rakan warna pagi sebentar tadi yang baru saja meninggalkan konti bersama dengan Haji Sufian Amri dan juga Hazwan Syah. Terima kasih pada mereka berdua. Moga-moga apa jua perkongsian yang telah pun dikongsikan menerusi warna pagi memberi impak positif dalam kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita lebih bermakna lagi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk menambah nilai memberi makna ke dalam kehidupan, kejap lagi kita akan bersama menerusi perkongsian pertama di aspirasi edisi Isnin. Tak lain tak bukan, kita bakal bersama Pesona di Zahra. Ustaz Muhammad Abdul Amin akan bersama dengan sahabat pendengar yang kabarnya sedang dalam permusafiran dalam satu misi bantuan. Jadi kita semualah doakan semoga segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa sibuk-sibuk Ustaz juga, alhamdulillah Ustaz berkesempatan untuk bersama dengan kita kejap lagi menerusi Pesona di Zahra, yang mana anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini menarik, sempena dengan hari Arafah, Ustaz akan bawakan perkongsian tentang iktibar dari Arafah. Iktibar hari Arafah, sama-sama kita ikuti, kita dengarkan, ambil pengajaran, insya-Allah. Dalam kehidupan kita, apa jua yang sedang berlaku, pastikan kita sentiasa berpegang teguh pada tali iman kita, tali kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jalan terus. Sebab kata Ustaz Fahru Makjoy, kita ni dalam kehidupan kita seperti kita sedang mengayuh basikal, teruskan, jangan berhenti mengayuh kiri kanan. Kerana apa? Kalau kita berhenti mengayuh, kita akan hilang keseimbangan. Jom teruskan kehidupan kita dengan rasa kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Nabi baginda Nabi Adam AS bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Siti Hawa. Untuk anda teruskan bersama kami, kita ada terus dengan Simfoni featuring Izzat Lazim, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kesilapan seringkali terjadi, rintangan perlulah dihadapi, terus melangkah gapai mimpi indah, pedulikan segala caci jua persepsi, kekurangan
Takdir telah ditentukan, kehidupan harus diteruskan. Walau berat, teruskanlah kau berjalan. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Dan waktu ini kita bersama menerusi rancangan Pesona di Zahrah bersama kita tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Walau di mana jua berada, masih juga bersama dengan Radio IKIM bersama dengan rakan pendengar kita. Dan alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustaz dalam perjalanan, kita doakan Ustaz dipermudahkan permusafiran ya, disampaikan segala hajat tujuannya insya-Allah. Dan hari ini kita nak bersama dengan Ustaz untuk tajuk kita khas hari ini, Iktibar Arafah, bersempena dengan hari Arafah. Mungkin awal ini kita berikan sedikit mukadimah kita Ustaz untuk rakan-rakan pendengar. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dirahmati Allah DJKT, selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pagi ini, walaupun daripada kejauhan ya, beribu batu kita, tapi tetap kita dapat bersama dalam Pesona di Zahrah Jadi mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Okey, so tajuk kita pada pagi yang berbahagia ini iaitu iktibar hari Arafah dan kita akan kaitkan juga dengan kekeluargaan iaitu bagaimana hari Arafah ini dan juga tema Pesona di Zahrah adalah kekeluargaan. So kita akan bicara mengenai bagaimana Arafah ni dan hari dan kekeluargaan ni. Okey. So saya nak cerita dulu bagaimana penciptaan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia ni kalau ikut ulama sirah dia baru kurang 10,000 tahun Maknanya daripada Nabi Adam diturunkan ke bumi 8,000 tahun sebelum Masihi, daripada Isa ke zaman kita 2,000 tahun, mana 10,000 tahun Dan benda ni diperkuatkan lagi dengan fakta geografi, iaitu penempatan tertua manusia di dunia baru berumur 10,000 tahun. Jadi maknanya di Jericho sekarang di Palestin, maknanya maknanya baru 10,000 tahun penempatan manusia. Habis tu ditemui manusia contoh macam perak men, dikaji struktur kulitnya berbelas ribu tahun. Kalau betul berbelas ribu tahun, dia macam manusia, tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bukan insan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dia macam manusia, tapi bukan insan. Yang Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya insan adalah anak Adam. Anak Adam maksudnya bermula daripada Adam diturunkan ke muka bumi ini. Dan kalau mengikut ahli sirah, tarikhnya bila? Tarikhnya adalah lebih kurang 10,000 tahun dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam AS dan juga isterinya Siti Hawa. Jadi di manakah mereka diturunkan? Ulama sirah kita membahaskan bahawa Adam diturunkan di Silan. Silan tu sekarang Sri Lanka. Di mananya dekat situ ada satu Adam Peak dipanggil, itu bukit atau gunung. Maknanya banyak dokumentari TV telah dibuat di sana. Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah tu maknanya asal perkataan juga adalah nenek. Jadi pendekkan cerita, mereka diturunkan ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya. Adam diturunkan di Silan, Hawa diturunkan di Jeddah.
Maka agak jauh ketika itu, tidak ada kapal terbang macam mana sekarang. Maka saya nak pergi ke satu tempat ini. So, jadi maknanya kemudian mereka bertemu. Di manakah tempat mereka bertemu? Ada persilan sana, sekarang maknanya Sri Lanka, Jeddah sana. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maknanya ikutlah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikut petunjuk aku, dia tidak rasa rusing dan tidak rasa sedih. Maka Adam AS mengikut petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya bertemu mereka di padang Arafah. Setelah itu, selepas daripada peristiwa itu, padang Arafah menjadikan satu kawasan atau satu tempat perhimpunan seluruh keturunan anak Adam. Seluruh keturunan anak Adam berhimpun, paling kurang seumur hidup wajib sekali. Itu yang disebut sebagai Al-Hajjul Arafah, bahawa haji itu adalah perhimpunan di padang Arafah. Yang maksudnya, bila kita sebut mengenai perhimpunan di padang Arafah, iaitu anak cucu Adam ini, apa yang kita kena faham bahawa di situlah bermulanya pertemuan di antara ayah kita dan ibu kita, iaitu Adam dan juga Hawa, di padang Arafah itu. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Hawa di sisi Adam? Kenapa diciptakan Hawa di sisi Adam? Adalah untuk menjadi pelengkap. Ini benda yang sangat kita perlu faham. Orang perempuan diciptakan di sisi orang lelaki adalah sebagai pelengkap. Sebab itu inilah benda yang diingatkan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam sejak dahulu lagi. Tentu kerana DJKIT, di buah kakak ayah saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Berlalu zaman, ada setengah-setengah ketika orang perempuan lebih dominan daripada orang lelaki. Dia lebih gagah daripada orang lelaki, dia tak kira apa orang lelaki. Dan bila zaman ini berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS ni 1,600 tahun bezanya daripada Adam AS. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Maknanya kedua-duanya, isteri Nabi Nuh AS dan isteri Nabi Hud AS, orang yang lebih dominan fa khanatahuma. Maknanya kedua-duanya mengkhianati suaminya yang soleh. Maknanya Allah nak bagi hint, ada satu ketika orang perempuan lebih terlalu dominan daripada orang lelaki. Maka para nabi membawa balik bahawa orang lelaki dan orang perempuan adalah merupakan sama-sama. Dia adalah merupakan teman. Dia adalah merupakan pelengkap atas satu sama lain. Okey. Selepas sampai Nabi Nuh AS, maka berlalu masa, sampai satu ketika orang lelaki terlalu dominan sehingga memandang rendah pada orang perempuan. Jadi contoh zaman Nabi Musa AS, zaman Nabi Isa AS, hatta zaman Nabi kita Muhammad SAW, waktu itu orang perempuan dianggap rendah. Maka datang Nabi SAW, Nabi mengajarkan balik bagaimana menghormati orang perempuan sebagai pelengkap kepada hidup. Nampak tak? Maksudnya para Nabi dahulu, dia mengajarkan kepada kita bahawa orang lelaki dan orang perempuan ni maknanya dia pelengkap. Dia hidup sama-sama, saling menghormati. Sebab itu waktu zaman Nabi Muhammad SAW sendiri pun, waktu itu orang menganggap orang-orang perempuan sangat rendah. Dan Islam, apabila Islam datang, Islam mengangkat darjat wanita bersama dengan orang lelaki. Sebab itu ketika hijrah pertama di Habsyah, jadi orang Islam selama 70 orang dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, abangnya Sayyidina Ali, pergi ke Habsyah. Orang kafir Quraisy datang ke Habsyah supaya apa? Nak cakap, kau jangan lindungilah orang ni kepada nama Muhammad punya geng ni kan. Jangan lindungi dia lah. Dia mengaku dia Nabi lah apa semua. Raja Habsyah waktu tu ahli kitab daripada Nasrani, ahli kitab daripada jaluran Nabi Isa AS. Dia tanya, okey, kalau betul Muhammad itu Nabi, apa benda yang diajarkan? Apa benda diajarkan? Maka Ja'far bin Abi Talib menyatakan bahawa Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan untuk menghormati wanita sebab dia adalah ibu kita, isteri kita, anak perempuan kita. Diketawakan oleh orang-orang kafir ketika itu. Maka apa kata Raja Habsyah? Tidak ada seorang Nabi diutuskan, melainkan dia akan mengajarkan untuk menghormati wanita. Ini yang kemudian Raja Habsyah melindungi hijrah pertama Ja'far bin Abi Talib, dan orang kafir balik, maknanya tak dilayan lah. Dan ketika hijrah kedua, iaitu
para sahabat semua dengan bersama Nabi SAW berhijrah pergi ke Madinah, maka para sahabat yang daripada Habasyah ini juga pergi ke Madinah, jumpa mereka di sana bersama-sama berhijrah. Dan antara perkara yang paling menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW apabila mereka bertemu ketika di Madinah. Ini dia. Okey, kemudian kita boleh lihat bagaimana satu sejarah lagi, iaitu ketika Raja Mongol, kita semua tahu pada turun ke-11 ketika itu, turun ke-11 bahawa Mongol telah maknanya menjajah beberapa negara Islam. Tapi Mongol ni dia bukan orang bertamadun, dia suka perang saja. Jadi Raja Mongol ni maknanya dia suka dia dah lepas Genghis Khan yang bawah-bawah ni mana dia suka untuk kumpulkan orang-orang berilmu ni bincang. Jadi ada satu orang ulama namanya Syekh satu orang ulama ni Saifuddin Boharzi. Saifuddin Boharzi ni dia berusaha untuk duduk dalam, kalau sebut sekarang council lah, maknanya perhimpunan dengan Raja Mongol ini kan. Okey, Raja Mongol ini. Jadi bila dia duduk bersama dengan Raja Mongol, okey, waktu tu mereka setiap minggu mereka akan bersidang dan mereka akan bercerita tentang isu-isu apa-apa jugalah. Satu hari mereka bincang mengenai ilmu kan. Mengenai topik dia wanita. Bila ditanya pada ketua-ketua kaum, apa pandangan kamu mengenai wanita? Semua gelakkan wanita ni maknanya orang rendah lah. Ada yang kata macam orang wanita ni kita anggap seperti kita menghisap shisha macam sekarang shisha lah nama dia, maknanya hogah tu kan, yang asap tu kan. Habis satu perisa kita akan ambil perisa lain. Okay? Ketika sampai kepada Syekh Saifuddin Boharzi, ceritakan kepada aku apa yang kamu mengenai wanita. Apa tu Syekh Saifuddin Boharzi? Nabi kami mengajarkan wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok di sebelah kiri badan, dekat dengan hati untuk disayangi dan dekat dengan tangan untuk dilindungi. Maka Raja Mongol ketika itu rasa macam, ini satu konsep kehidupan yang sangat-sangat istimewa. Kemudian apa kata Raja Mongol? Raja Mongol kata, ceritakan lagi apakah yang Nabi mu ajar. Maka ketika itu Syekh Saifuddin Boharzi selalu dapat bercerita mengenai apa yang diajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Raja Mongol itu masuk Islam. Lebih tepat lagi, nama Raja Mongol itu adalah Bayan Quli Khan. Jadi bermulanya keturunan Han ni, keturunan Mongol masuk Islam daripada Bayan Quli Khan ini. Jadi kita nak tengok di sini bagaimana Padang Arafah menyaksikan bahawa apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita sebagai satu manusia, kita diciptakan berpasangan. Allah sebut waja'alna, maknanya Allah SWT kita diciptakan berpasangan, lelaki dan juga perempuan. Apakah tujuan ia diciptakan? Allah sebut dalam Quran, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran kami ciptakan lelaki dan perempuan ini untuk kamu hidup. Maknanya litaskunu ilaiha, maknanya hidup dalam keadaan yang tenang, mawaddah wa rahmah, maknanya ada mawaddah, ada kasih dan juga sayang. Ini yang diajarkan kan. Dan ibu kakak sekalian, pengajaran Padang Arafah ini adalah satu benda yang kita kena faham bahawa ia adalah satu perhimpunan manusia. Kita perlu saling hormati manusia dalam konteks kita sebagai keluarga. Kita ada isteri, kita ada suami. Kadang-kadang mungkin mana ada gading yang tidak retak. Suami kita memang ada macam-macam perangai dia, isteri kita ada macam-macam karenah dia. Tapi sebenarnya kita berbincang di JKIT dan dalam IQ ni, gunakan teori 8-2. 8 tengok kebaikan dia, 2 kekurangan. Jangan di-highlight kekurangan yang 2 itu. Berapa ramai hari ini orang highlight kekurangan yang 2 yang ada pada isteri atau pada suami. Sedangkan ada 8 lagi kebaikan yang ada pada dia, yang dia tak nampak, dia tak perasan, dia terlupa, dia terlepas pandang. Jadi maknanya teori 8-2, 8 tengok yang baik, 2 ya itu manusia. Suami kita bukan robot boleh dimasukkan aplikasi Islamik, aplikasi ini terus jadi baik kan. kalau itu macam niat terus jadi baik, kita delete benda-benda buruk tak, dia perlu diberi peluang untuk memperbaiki diri.
Dan kita memperbaiki diri pada hari ini bukan kita nak jadi lebih baik dari orang lain. Kita memperbaiki diri adalah kita nak jadi lebih baik daripada semalam. Lebih baik diri kita sendiri. Sebab tu jangan bandingkan suami kita, isteri kita dengan orang lain. Nanti kita akan nampak kelemahan. Dia memperbaiki diri bukan untuk dia jadi lebih baik dari orang lain. Dia memperbaiki diri untuk dia jadi lebih baik daripada diri dia yang semalam. Itu dalam Quran Allah sebut pada aflahaman tazakka. Beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Okey, so mungkin kita boleh berak sebentar. Boleh. Kita akan sambung lepas ni. Daripada kejauhan. Tibar Padang Arafah. InsyaAllah. Dan untuk anda nak kemudian jangan ke mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari, Al-Musawwirul Ghaffar, Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basit, Al-Khafidul Rafi'ul Mu'izz, المذل السميع البصير الحكم، العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم، الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ، المقيت الحسيب الجليل الكريم، الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود، المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الأحد الصمد، القادر المقتدر المقدم، المؤخر الأول الأخير، الظاهر الباطن الوالي، المتعالي البر، التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، سيد الجامد الغني المغني الباني، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panduan dalam kehidupan umat Islam, Al-Quran mempunyai banyak kelebihan kepada pendampingnya. Jom ikuti rancangan tadabbur bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman setiap hari Jumaat pada pukul 11 pagi di Aspirasi 10 1 IKIM. Menggapai darjat taqwa melalui suluhan Al-Quran dalam tadabbur di IKIM, Inspirasi Inforia Islam.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Sementara Ustaz masih ada, kita ada kurang lebih dalam 15 minit Ustaz untuk perkongsian kita. Kita sambung lagi perkongsian kita Ustaz berkenaan dengan iktibar dari Hari Arafah. Silakan Ustaz. Okey. Ibu kakak, tuan-tuan, muslimat sekalian yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey. Padang Arafah tempat penghimpunan seluruh manusia. Itu yang disebut sebagai Al-Hajj Al-Arafah. Haji adalah penghimpunan di Padang Arafah. Kalau orang tak dapat nak berhimpun di Padang Arafah pada hari ini, maka tidak dikira dia sebagai haji. Haji adalah penghimpunan di Padang Arafah. Okey. Kenapa kita disuruh untuk berhimpun di Padang Arafah? Antara hikmah dia adalah untuk kita melihat manusia yang berbagai-bagai warna kulit, berbagai-bagai bangsa. Kita rasa isteri kita mungkin tidak kecil, dia bukan besar sensitif, tidak kecil. Sekali kita tengok orang Islam kita daripada Uganda, daripada South Africa, daripada lagi 2 kali ganda. Bukan dia punya tidak kecil tu. Dia tidak kecil itu bukan calang-calang. Tidak kecil itu bukan kalang-kalang, bukan maknanya besar, maknanya tidak kecilnya agak ganda-ganda juga daripada isteri kita. Jadi maknanya kita boleh tengok dekat sini, disuruh kita tengok manusia. Dia suruh kita tengok, maknanya ramai orang. Ada juga ni. Kita rasa suami kita teruk. Kita tengok geng-geng daripada negara lain kasarnya, tolak orang sana, tolak orang sini, marah-marah gini dan sebagainya. Kita rasa, bagus suami aku ni kan. Jadi dia tengok warna kulit berbeza, bahasa berbeza. Ada orang dekat Afrika, kita bahasa ni dia panggil makhraj. Makhraj ni kita keluarkan, macam katakan, kita bercakap, kita keluarkan angin, makhraj. Ada satu bahasa di Afrika, bahasa itu berdasarkan madkhal. Madkhal tu maknanya bahasa dia tersedut ke dalam. Macam mana nak cakap tu? Kalau nak cakap katakan nama saya kan. Macam mana tu? Dia madkhal. Kita pun tengok, peliknya bahasa kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah jadikan bangsa-bangsa itu lita'arafu, untuk kamu kenal mengenal kan. Bahasa pun semua bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab semua dia panggil makhraj. Makhraj itu keluar, tempat keluar perkataan. Tapi ada yang madkhal, dia kau cakap tu dengan sudut dia hati. Kalau tak ya tu seram juga tu kan. Malam kan. Nasib baik Ustaz pakai face mask. Kalau tak, tengok keadaan Ustaz cakap macam mana. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsikan dalam maknanya minit-minit seterusnya ini adalah cara kita melihat orang yang buat salah. Ada 4 cara kita melihat orang yang salah. Kita melihat hari ini suami kita ada kelemahan, isteri kita ada kelemahan, dia ada perangai dia macam-macam. Kita tengok orang yang buat salah tu macam apa keadaan dia kan? Apa keadaan dia? Okey. Yang pertama, ada 5 keadaan orang, tampak ada 5 keadaan orang yang buat salah. Ada 5 keadaan orang yang buat salah. Okey, yang pertama, jadi buat kata tuan-tuan sekalian, ada orang yang buat salah, dia memang berniat, dia memang jahat. Maknanya dia buat jahat dan dia berniat untuk buat jahat itu. Jadi maksudnya, maknanya dia buat jahat dan dia berniat untuk buat jahat. Itu golongan pertama. Itu cara melihat manusia. Pada Arafah kita melihat manusia. Jadi kita kecilkan lagi kalau kita tahu suami kita, ke isteri kita, ke anak kita. Okay. Yang keduanya ada orang yang berbuat salah kerana dia jahil. Dia memang tak tahu. Jadi kita tak boleh maknanya nak pandang ataupun nak maksudnya memandang keji pada mereka sebab dia tak tahu. Kita yang tahu bimbing. Akak-akak, ibu-ibu, akak-akak yang anak imam, anak Bilal, anak ahli masjid kan. Maksudnya bimbing suami yang mungkin dia memang maknanya anak orang yang banyak kaki kan. Kaki itulah kaki ni kan. Kan? Banyak kaki kan. Kaki itulah kaki ni. Jadi dia pun banyak kaki juga kan. Kaki. Kita ni orang yang memang kita bimbinglah isteri kita, bimbinglah suami kita. Sebab ada orang yang buat kesilapan, buat kejahatan sebab dia jahil. Itu benda yang kedua. Dia tak tahu kan, dia tak tahu. Yang ketiganya ada orang yang dia buat salah, dia sedang memperbaiki diri dia. Kita tak pernah tahu betapa susahnya dia nak buat benda baik itu. Suami kita jadi imam, dengan dia tak pernah jadi imam seumur hidup dia kahwin dengan kita jadi imam, makhraj dia madkhal. Makhraj dia jadi madkhal. So jadi tadi kita yang
tadi kita yang ketiga kan, macam melihat orang yang buat salah kan. Yang ketiganya ada orang yang jahil kan, tapi dia ada orang yang dia buat salah dalam keadaan dia sedang memperbaiki diri dia. Memang ada kata silap itu dan ini. Dan kita tak pernah tahu betapa susahnya untuk dia buat, untuk dia maknanya nak baik diri dia. Okey. Yang keempat kenapa orang buat salah atau kesilapan? Yang keempat, ada orang baik. Dia baik tapi dia tersilap. Sekali itu dia tersilap. Dia orang baik yang tersilap. Mungkin lepas 15 tahun dia tersilap. Dia buat maknanya adalah berkenan orang tu lah, berkenan orang ni kan. 15 tahun Ustaz ya. Dia patah balik jadi baik. Dia berbeza dengan saya jumpa Ustaz. Suami saya Ustaz 20 tahun kahwin 24 kali buat hal Ustaz. 20 tahun kahwin 24 kali buat hal kan. Dia berbeza. Beza 15 tahun kali itu saja. Jangan aibkan dia, dipanggil anak-anak, kumpul dengan keluarga, kesian dia. Jadi yang keempat, dia orang baik yang tersilap. Dan yang kelima, buat benda betul. Dia baik, dia memang tak ngatur orang, dia memang buat rumah tapi tak sembahyang. Tak sembahyang. Dia baik, tak mengatur orang, tak ambil orang, tak mencuri. Tapi mungkin puasanya tak cukup kan. Orang baik yang tak buat benda betul. Okey. Apabila kita melihat isteri kita, suami kita, anak kita, kita tengok 5 benda ini. Jangan treat dia terus tak guna pun orang, tak bagus pun orang. Jangan macam gitu. Kita kena tengok dan pandanglah dengan pandangan kasihan, pandangan rahmat, pandang dengan pandangan kasih sayang, pandang dengan pandangan yang kesiannya kan, aku perlu bantu dia, dan tidak kebetulan kita datang dalam hidup dia dan dia datang dalam hidup kita, tak kebetulan yang penting sekali sama-sama kita berusaha untuk terus memperbaiki diri kita. Itu yang penting dalam hidup ni. Tak ada manusia sempurna, tapi manusia yang berusaha untuk menjadi baik, itulah manusia yang sebaik-baiknya kan. Sebab orang ada kelemahan itu dan ini, itulah manusia. Kita bukan apps telefon. App telefon pun kadang-kadang korup, kadang-kadang kena hang app telefon pun. Orang pun kadang-kadang hang, dia jadi geek, dia jadi beku kadang-kadang kan. Kita bukan robot, kita bukan komputer. Okey, kita manusia ada kelemahan, so tenang-tenang sajalah. Tenang sajalah. Okey. So jadi iktibar pada Arafah. Okay? Yang penting adalah kita melihat manusia, betulkan cara kita memandang manusia. Dan mudah-mudahan dengan betul cara kita memandang, betul cara kita bertindak. Hidup ini apa yang kita nak, bukan umur Muhammad baina sitin wa sabiin, antara 60 ke 70 average. Ramai yang sekarang 40 pun dah tak ada, 50 dah banyak meninggal, 60 dah banyak dah meninggal dunia kan, 70 jarang-jarang sekarang. Keluar pasal padahal orang tu hidup lagi kan. So kita maknanya apa yang nak tak lama kan. So tenang-tenang sajalah, saling memaafkan kan. Ini tiba pada Arafah adalah perhimpunan sebuah keluarga kan, yang keluarga itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan berdoa untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk isteri kita, suami kita, dan jangan pernah berputus asa dalam mengharungi rumah tangga ini. Jalanilah dengan sebaik-baiknya dan banyakkan bersabar. Rule number 1 dalam rumah tangga ni sabar. Kalau tak boleh sabar, refer rule number 2. Apa rule number 2? Please refer rule number 1 balik. Sabar juga. Banyakkan sabar. Sabar je. Okay, Masya Allah Ustaz, kita nak bagi kesempatan juga Ustaz bersempena dengan hari Arafah hari ini. Kita nak mengaminkan doa daripada Ustaz yang tengah bermusafir. Moga-moga Allah angkat doa tersebut, Allah makbulkan Ustaz. Silakan Ustaz. Amin ya Rabb. Okey. Ya, pertama sekali saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada maknanya semua pendengar-pendengar setia Personal di Zahra, kepada DJ KIT sebagai penerbit, dan juga kepada seluruh kru yang bertugas, kepada DJ Hakim, warga Hakim. Mudah-mudahan
dengan kita bincangkan banyak ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala maknanya memperbaiki diri kita dan merahmati kita. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan dalam diri seseorang, yufaqihu fid din, dia akan difahamkan dalam agama. Sebab agama ni akan kita jadi baik, insya-Allah. Okey. Jadi maknanya saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Doakan saya dalam misi kemanusiaan. Jadi mudah-mudahan Allah memudahkan, Allah bantu dan Allah mudahkanlah segala benda yang baik dan hindarkan daripada benda yang tak baik. Begitu juga kita semua, insya-Allah. Doakan untuk negara kita supaya Allah angkat daripada COVID. Amin. Dan diberi ketabahan kepada seluruh frontliner, orang yang susah. Begitu juga dengan tanpa sajalah yang diuji kepada ketika ini, disebutkan yang sakit, ada ketabahan yang kehilangan orang disayangi. Dan Allah semua merahmati kita di akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salihah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa redha di atas segala ketentuan daripada-Mu, ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah segala bala dari negara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah orang yang susah di kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesembuhan orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Berikan kesabaran pada orang yang kehilangan, ya Allah. Dan gantikanlah dengan gantian yang lebih baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sempat juga Ustaz kan sampai ke hujung pertemuan pada hari ini menerusi pesona di Zahra. Semoga setiap apa yang Ustaz nak lakukan ni Allah memudahkan untuk sampai misi tersebut berjaya dilaksanakan, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Selamat Hari Raya esok. Amin, insya-Allah. Sama-sama, tenang sajalah. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Allah beri kebaikan, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ada tiada rasa dalam jiwa, rindu akan memanggilmu, karena setiap jiwa telah bersumpah setia hanyalah kepadamu. Bila cinta ada di dalam jiwa, wangi bunga dunia tanpa nestapa, segala yang dirasa hanyalah dia, hati kan memuja hanya padanya. Ketika cinta memanggil, gemetar tubuhku. Ketika cinta memanggil, hangatnya nafasku. Ketika cinta memanggil, menderu sang rindu. Ketika cinta memanggil, rindu, rindu, rindu kalbu memanggil namamu, seperti terbang di langitmu, tenggelam di lautan cintamu.
Pengajian Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM tidak disedari dahulunya kini terus mewarnai industri penyiaran tanah air. Antara pencapaian stesen radio ini termasuklah menerima pengiktirafan oleh The Malaysia Book of Records sebagai radio Islam pertama yang menggunakan teknologi digital sepenuhnya. First fully digital Islamic-based radio station. Tidak terhenti di situ sahaja. Sebagai sebuah stesen radio yang terus mengembangkan peranannya, menyebarkan kefahaman Islam kepada masyarakat, Radio IKIM juga telah diisytiharkan sebagai pemenang Anugerah Inovasi Islam bagi kategori Inovasi Perkhidmatan Agensi Agama Islam pada Karnival Inovasi Islam Peringkat Kebangsaan pada awal bulan Jun 2011 yang diadakan di Masjid Negara Kuala Lumpur. Anugerah ini disandarkan kepada usahanya menyediakan perkhidmatan radio dalam talian atau internet streaming radio yang beroperasi selama 24 jam sehari dan didengari sehingga 100 buah negara di seluruh dunia. Perkhidmatan tersebut dilancarkan dengan rasminya pada tanggal 27 Januari 2011. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudah kan? Dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit grade EP41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun serta memiliki ijazah sarjana muda kepujian, pengajian perniagaan atau pengurusan perniagaan, pengkhususan dalam pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon-calon hendaklah juga mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 2 tahun di dalam bidang jualan dan pemasaran buku di sektor awam atau swasta, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan berpenampilan menarik serta berpengalaman dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman di dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit adalah bertanggungjawab membantu pengurus besar merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pembangunan ekonomi dan kawalan kredit yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Ogos 2021. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Soal jawab ibadah kurban. Perlukah tukang sembelih dan orang yang hadir menyaksikan sembelihan untuk bertakbir, Ustaz? Daripada 1 hari bulan sehingga 10 hari bulan, maksudnya Zulhijjah, disunatkan sekiranya kita melihat binatang korban untuk kita melafazkan Allahu Akbar. Bila melihat binatang korban yang ditambat misalnya kan lagi 2-3 hari, Allahu Akbar. Kemudian persoalannya adat yang masyarakat kita lakukan ketika disembelih lalu bertakbir hari raya. Bertakbir hari raya lah lafaznya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah disunatkan? Maka perkara ini telah ditanya soalan ini kepada pengarang kitab Umdatul Mufti wal Mustafti Al-Ahdal berkenaan dengan adat ataupun amalan yang berlaku di satu bahagian tempat di negara Yaman yang melakukan amalan seperti ini, iaitu bertakbir ketika binatang korban itu disembelih. Maka beliau menjawab bahawasanya oleh kerana waktu itu adalah waktu yang merupakan waktu bertakbir, simboliknya adalah bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh untuk seseorang itu bertakbir. Paling kurang ucapkan Allahu Akbar, takbir untuk binatang korban, ataupun dia takbir dengan takbir yang lafaznya seperti takbir hari raya,